Selamat pagi dan salam sejahtera bersama-sama saya Konstantin Palawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 11 April 2021. Kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM4 juta untuk projek pengaspalan Jalan Salim Podon Mantus. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata pelaksanaan projek itu untuk kemudahan lebih 1,500 penduduk di beberapa buah kampung di Pitas. Datuk Haji G optimis pelaksanaan projek itu memberikan keselesaan kepada pengguna jalan raya, membantu meningkatkan jaringan perhubungan dan taraf sosioekonomi penduduk termasuk menjimatkan masa perjalanan beberapa buah kampung ke Pekan Pitas. Projek lain yang diluluskan peruntukannya termasuklah penambahbaikan Dewan Masyarakat serta pembinaan jambatan gantung di Kampung Kusilat Pondoi, Bengkoka, Pitas. Banyak inisiatif yang akan dilaksanakan oleh kerajaan di daerah Pitas ini. Antaranya ialah jalan raya yang kita lalu sekarang ini pun telah diluluskan peruntukannya 4 juta lebih. Datuk Haji G ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Jalan Salim Podon Mantus di Pitas. Dalam perkembangan lain, beliau juga memaklumkan kerajaan negeri dalam usaha mengeluarkan tanah penduduk di 6 buah kampung di Pitas dari kawasan Safoda. Kita sedang usahakan sekarang untuk memastikan tanah-tanah yang diduduki oleh orang kampung sekian lama akan kita keluarkan daripada Safoda untuk menjadi rizab kampung mereka. Jadi dengan ini mereka tidak perlu lagi bimbang. Sementara itu, Adun Pitas, Datuk Rudi Awah menyambut baik keprihatinan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah terhadap penduduk Pitas. Dalam pada itu, Datuk Haji G yang juga Menteri Kewangan Sabah berkata kerajaan menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merancang untuk memasang teknologi satelit VSAT di 501 kawasan yang telah dikenal pasti di seluruh Sabah secara berfasa mulai tahun ini. Datuk Haji G berkata ia antara usaha membantu rakyat di kawasan pedalaman untuk menikmati kemudahan internet. Beliau menyatakan perkara itu ketika melancarkan projek Wi-Fi Connect Me Now di Kampung Mantus Pitas yang merupakan projek Connect Me Now keempat di Sabah. Projek berkenaan telah dilaksana di Kampung Walahuranau, Kampung Ganapapar dan Kampung Kumawanan, Tambunan. Menurut Datuk Haji G, kerajaan akan membina 13 menara telekomunikasi di daerah Pitas. Ketika ini 1 menara sudah siap, manakala 4 lagi dalam pembinaan. Dijangkakan 8 menara akan siap sepenuhnya menjelang awal tahun depan. Masalah gangguan bekalan air di sekitar Kota Kinabalu terutama di Bandar Sierra, Taman Rimba dan University Apartment beberapa hari lalu disebabkan gangguan berterusan di loji rawatan air Telibong 1, Tamparuli. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dalam kenyataan menjelaskan punca utama ialah berlaku gangguan bekalan elektrik pada Selasa lepas mengakibatkan loji tidak dapat berfungsi 100% selama 3 jam untuk membekalkan air bersih ke kawasan terlibat. Bagaimanapun keadaan loji mula stabil semalam dan air dijangka mula masuk ke dalam tangki mulai hari ini. Bekalan air pulih selewat-lewatnya esok atau Selasa ini. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya memohon maaf atas kesulitan yang dialami pengguna terlibat. Datuk Bong Mokhtar berharap tiada lagi gangguan bekalan elektrik dan tidak berlaku kekeruhan air dalam beberapa hari ini bagi memastikan kelancaran bekalan air. Menurutnya untuk penyelesaian jangka panjang, pembinaan loji rawatan air Telibong 2 fasa 2 dijangka siap pada tahun 2023. Bagi penyelesaian serta-merta untuk jangka masa pendek, Jabatan Air Sabah menghantar bekalan air menggunakan lori ke Bandar Sierra dan Taman Rimba. Sebanyak 131 kes positif baharu di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif 55,670 kes. Mengambil kira situasi semasa peningkatan kes positif COVID-19 di Sabah yang semakin membimbangkan, kerajaan negeri memberi peringatan kepada masyarakat atau individu yang mengadakan majlis sosial dan keramaian supaya memberi kerjasama dengan mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan.
Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Wasidi Manjun, kerajaan negeri juga menyarankan supaya majlis-majlis diadakan secara sederhana atau ditangguhkan buat sementara waktu. Katanya majlis sosial dan keramaian tidak dibenarkan di daerah atau kawasan di bawah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Diperketat PKPD. Bagi masyarakat selain di daerah yang dikuatkuasakan PKP dan PKPD, kerajaan negeri menggalakkan pendaftaran majlis menerusi aplikasi Sabah Trace untuk memudahkan pemantauan SOP. Kompaun sehingga RM10,000 akan dikenakan kepada sesiapa yang didapati melanggar SOP. Datuk Masidi juga memaklumkan setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai agensi dalam jawatan kuasa teknikal PKP dan nasihat KKM, PKP di daerah Lahad Datu dilaksana berkuat kuasa hari ini sehingga 24 April. Kerajaan negeri juga bersetuju melaksanakan PKPD bermula hari ini di Kampung Muhibah Raya Tawau dan Kampung Bukit Belacon, Mukim Segama, Lahad Datu. Sebanyak 8 program jelajah peduli keluarga JPK dianjurkan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Sabah sejak awal Januari tahun ini. Jelajah tersebut menyasarkan seramai 2,880 individu di Sabah mendapat manfaat program itu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahilmi Yahya berkata pihaknya menyokong penuh kolaborasi pelbagai pihak dalam membangunkan komuniti setempat ke arah membentuk masyarakat sejahtera dan harmoni di Sabah. Program seperti ini akan dapat memberi maklumat kepada penduduk setempat bahawa kerajaan ada mempunyai program-program yang dapat membantu mereka terutama dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program JPK di projek Perumahan Rakyat Taman Sri Serigai Putatan. Sementara itu, pengarah LPPKN Sabah, Chai Cheng Ho alias Dennis Chai menjelaskan JPK bertujuan menyokong dan melindungi kebajikan rakyat semasa dan selepas Perintah Kawalan Pergerakan. 8 program di negeri Sabah, jelajah peduli keluarga, dan kita menyasarkan sebanyak 2,880 orang mendapat manfaat daripada program inilah. Di samping itu, tujuan utama kita mengadakan program ini iaitu kita nak memperkasakan keluarga. Dalam majlis ini, 6 wanita menerima voucher subsidi mamogram dan 6 penduduk menerima bantuan ziarah prihatin. Dapat membantu saya untuk meringankan saya sebab saya dalam golongan 50-an. Jadi saya perlu untuk membuat mamogram ini. Terima kasih yang amat-amat bernilai bagi diri saya dan yang lain-lain disebabkan COVID ni kami ada kesan terhadap kamilah warga masyarakat di sini. Kira-kira 100 penduduk kampung Karangan di Beaufort mengadakan aktiviti gotong royong membersihkan sungai di kampung berkenaan. Ia inisiatif penduduk kampung itu sempena Hari Air Sedunia 2021 yang berlangsung pada 27 Mac lalu. Program berkenaan dirasmikan Adun Lumadan Ruslan Muharram. Ia selaras program Denai Sungai Kebangsaan bagi melestarikan sumber air. Ketika ditemui pemberita RTM, Ruslan berharap aktiviti seumpama akan dijadikan amalan penduduk setempat untuk mengindahkan rezap sungai serta mengawal pencemaran sungai. Sememangnya Kampung Karangan ini mempunyai potensi untuk dibangunkan pelancongan yang bersumberkan sungai dan air. Dan memang sesuai sangatlah program ini dilaksanakan di Kampung Karangan. Gotong royong berkenaan melibatkan aktiviti membersihkan kawasan sungai, memotong rumput, membuang pokok mati dan menanam pokok. Lebih 795 buah rumah dipantau dalam kempen membasmi wabak dan hotspot di Kota Kinabalu yang melibatkan pemantauan semula dan kempen dari rumah ke rumah di kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan aktif denggi. Kempen dianjurkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menurut Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Norliza Awang Alip, di BKK akan terus mempergiat kempen seumpama dalam usaha menamatkan wabak aktif dan hotspot denggi di lokaliti yang dikenal pasti.
Yang dari pemerhatian saya lah hari ini ya, ada beberapa kawasan rumah semak samun dan ada juga tidak banyak rumah, tidak ada rumah terbiar di sini ya. Kami dapati semak samun dan juga daripada segi kadang-kadang ada yang bila tanam bunga dan sebagainya tu ada air bertakung. Norliza berkata demikian kepada media sempena program kempen membasmi wabak dan hotspot denggi yang dilaksanakan di Taman Sri Kepayan, Kota Kinabalu. Taman Sri Kepayan merupakan kawasan kes denggi tertinggi iaitu 23 kes. Kempen turut melibatkan kerjasama pejabat kesihatan kawasan Kota Kinabalu, Polis Kota Kinabalu dan Bomba. Sukan petang berpotensi dikembangkan di Sabah. Menurut Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Andy Muhammad Suryadi Bande, sukan petang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat dan akan dipertandingkan dalam kejohanan peringkat lebih tinggi. Kita juga akan berusaha untuk mempertingkatkan lagi kemudahan sukan ya, agar ramai berpeluang dapat berkenalan dengan sukan ini dan juga dapat berpeluang untuk tahu dan bermain dalam sukan ini. Andi berkata demikian kepada media selepas merasmikan kejohanan petang berpasangan terbuka 2021 sempena Jubli Perak Politeknik Kota Kinabalu. Beliau berharap kejohanan ini dapat mencungkil bakat muda dan baharu atlet pelapis sukan petang di negeri ini. Kejohanan yang berlangsung selama 2 hari berkenaan, Anjuran Politeknik Kota Kinabalu, Persatuan Petang Negeri Sabah, Kelab Petang Sepanggar dan KRT Polis Salut. Ia disertai 64 pasukan seluruh Sabah. Sekian paparan dari Sabah bersama saya, Konstantin Palawan. Pastikan mendaftar program imunisasi COVID-19 bersama kekang penularan pandemik. Salam hormat.